Alhamdulillah. Jadi kita nak sambung bicara kita berkaitan dengan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam. Kita tengok insya-Allah muka surat yang keberapa ni? Muka surat yang kedua lah, dalam bab muqaddimah. Sebab kita cuti puasa dan ustaz pun duk kata nak pergi umrah 9 hari bulan, 8 hari bulan ni, esok lusa. Jadi kita punya pertemuan kita hari ni last lah ni, sebelum kita sambung balik lepas raya lepas raya. Jadi insya-Allah kita mula bacaan kitab kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira, kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Itu dia. Jadi kita berniat mengaji, menuntut ilmu ni kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, kita dapat diminta ampun oleh malaikat. Malaikat istighfar bagi pihak kita. Dan yang keduanya, ikan-ikan di laut pun istighfar bagi pihak kita. Begitu juga dengan makhluk Allah, pokok-pokok, daun-daun kayu tu semuanya istighfar bagi pihak kita ni. Kita yang berjalan mai ke masjid nak dengar kuliah, nak dengar ilmu, malaikat redha, malaikat payung dengan sayap dia. Macam kita kata bila kita best friend kita peluk dia, duduk bawah ketiak kita. Jadi kita ni duduk bawah ketiak malaikat lah. Tu tanda karibnya malaikat dengan kita yang menuntut ilmu kerana Allah. Bukan menuntut ilmu kerana nak tunjuk pandai bercakap. Bukan kita menuntut ilmu kita nak tunjuk kita alim. Bukan. Kita menuntut ilmu pasal kita jahil, pasal kita nak kenal Tuhan, pasal kita nak dapat ampunan Allah. Sebab kita kena ubah cara niat kita. Sebab kadang kita boleh jadi riak. Aku ni main duk rajin mengaji di surau atau di masjid, di dewan kita ni. Dewan apa nama ni? Al-Irsyad ini. Dewan Asy-Syafi'i. Dewan Asy-Syafi'i, Masjid Al-Irsyad ni. Sebabnya kerana aku dosa banyak. Aku nak malaikat minta ampun ke aku. Aku nak supaya ikan-ikan dalam air dapat doakan ke aku. Dan aku nak tekuk pokok-pokok, daun-daun kayu pun istighfar bagi pihak aku. Tu betul niat kita. Tak jadi riak lah. Yang ada setengah orang dia main, dia rasa aku bagus lah tu. Aku main, hampa semua tak bagus, aku bagus, yang aku rajin. Itu tak jadi. Tak jadi kerja, tak jadi pahala. Sebab tu dia kata, niatlah kerana Allah, kita akan dapat apa dia? Minta ampun bagi kita apabila engkau berjalan. Sepanjang kita langkah hayun kaki kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kiri kanan, kiri kanan, tak nak sampai ke Dewan Syafi'i ni, Allah Ta'ala bagi ampun kat kita. Lepas tu sampai-sampai pula kena tunggu ustaz pula ampun lagi dapat. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah dari ilmu. Dan bagi hidayah itu ada bidayah, permulaan. Ini yang kata buah dia ilmu.
Hidayah itu buah daripada ilmu. Kita duk mengaji dapat buah daripada hidayah. Ilmu kita duk dapat, kita duk kutip tu belum buah lagi, tu baru bahan. Bila jadi bahan, jadi buah? Bila kita dapat petunjuk. Hak ilmu kita duk cari sana sikit, sini sikit, sana sikit, ustaz tu sikit, ustaz ni sikit, tu tak jadi hidayah lagi. Bila jadi hidayah? Bila kita boleh amal, boleh buat, boleh faham, boleh pegang dalam hidup kita. Maka tu dipanggil hidayah. Hidayah itulah buah. Buah daripada proses kita duk mengaji. Hang duk mengaji ni bukan untuk ilmu lah. Aku duk mengaji ni sebab aku nak dapat hidayah. Sebab itulah buah hasil daripada kita mengaji. Hasil kita duk mengaji, dapatlah buah dia. Buah tu makna rizak daripada kita punya keputusan, daripada kita duk mengaji tu dapatlah yang dipanggil sebagai buah hadiah, namanya ilmu, namanya hidayah. Dan hidayah ni ada mula dan ada akhir. Permulaan hidayah dipanggil bidayatul hidayah, dan dia ada nihayatul hidayah, penamat kepada hidayah. Yang kata zahir juga, dan ada juga batin. Engkau tidak akan sampai kepada nihayah bidayah, dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai dari menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah. Jadi dia kata kita ni nak bagi kita settle dulu dalam bab zahir hidayah, belum bincang lagi bab batin hidayah. Jadi bab zahir hidayah ni apa dia? Adab sopan santun. Jadi sebab itu dalam satu kata-kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata al-adab qablal ilm. Adab sebelum ilmu. Adab dulu. Kalau kita tak ada adab, ilmu pun hilang. Jadi adab qablal ilm. Adab sebelum ilmu. Jadi seseorang itu dia ditekankan bab adab dulu. Sebab tu budak-budak pendidikan awal kanak-kanak disuruh kita tekankan adab dulu. Bukan duk tekan yang lain dulu. Duk tekan matematik, sains apanya, budak-budak main dulu. Tapi dalam main tu kita selitkan adab. Ni depa duk komplain budak JAS 1 mengaji pecahan, mengaji apa ni. Lepas tu menteri baru ni, anak Siddiq Fadil ni, Fadliana Siddiq ni, supaya kaji silibus balik, merapu tu. Negeri yang putih, negeri yang mereka tak ada duk ajak budak JAS 1 pecahan-pecahan apa mengarut, bagi pada pemain minat mengaji, minat belajar ya, 3M ya budak-budak seronah ni. Yang pergi duk hantam pecahan, bahagi, tolak apa semua tu, tak sampai tahap baru dia JAS 1. Jadi tak kena tu, dia susun apa atau lagu tu tinggi sangat. Jadi dia kata di peringkat pendidikan luar negara, dia pun kata peringkat budak-budak ni sekolah mula, kita kata dia ni adalah untuk nak bagi dia peminat untuk belajar dia, bukannya nak bagi ilmu dalam-dalam lagi. Ni sampai orang kata apa, pergi naik sampai awan ni buat apa? Ni kata kena sistem pendidikan merapu banyak. Dia merapu siapa? Pasal tak statik. Tunku Aziz marah. Sistem pendidikan bukannya boleh ikut menteri, dia kata. Kalau duk ikut menteri berubah tiap-tiap macam dulu menteri tukar sampai 3-4 kali dalam tempoh 5 tahun. Pasal Perdana Menteri pun tukar 3-4 kali. Jadi dia berubah sistem pendidikan tu, budak-budak jadi mangsa, generasi akan jadi mangsa. Sebab tu dia kata pendidikan tak boleh duk berubah dalam tempoh kerap. Dia mesti ada hasil dulu baru ubah. Ni tak ada nak ada hasil, dia ubah pula dah. Jadi itu sebab
dalam peringkat awal adab dulu. Sebab itulah ni dia kata motor pendidikan, menteri pendidikan dia kata adab apa ABC ke? Pinta apa nama adab semua gitulah. Yang kedua dia kata, maka di dalam kitab ini disebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu. Untuk diamalkan adab ini bukan adab ni untuk online, adab ni untuk diri kita, untuk kita amalkan. Dan supaya engkau dapat menguji dirimu, hatimu dengan adab-adab ni. Cuba buat, tengok dalam tajrib, dipanggil tajrib makna cuba, try, test pada diri kita dulu. Macam kita nak try baju, dia suruh try dulu. Pergi try dulu sebelum nak beli. Ni adab-adab ni pun try, kita try buat amal dulu. Tengok asal macam mana hidup kita bila kita ikut adab. Adab-adab Islam ni. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian pada sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Jadi dia kata cuba kita test diri kita, cek tengok diri kita. Kalau kita berasa cocok dengan petua-petua yang dia bagi ni, adab-adab yang dia perturunkan kepada kita dalam kitab ni, kita rasa menasabah dengan diri kita, sangat sesuai dan cocok dengan diri kita, aku boleh ramai, kata mudah. Itu tanda kita mengaji kerana Allah, dia kata. Tapi hak dia petua kat kita ni sedikit kita tak teringin nak buat. Dia ajak kita adab masuk masjid, kita tak teringin nak buat. Dia ajak kita adab masuk masjid, masuk jamban, keluar jamban, kita tak teringin nak buat. Tak berasa nak buat, teringat pun tak. Itu tanda dia kata kita mengaji adalah kerana syaitan dan hawa nafsu. Dia Imam Ghazali ni dia pandai, dia bagi petua. Kan orang nak tengok tanda taubat kamu diterima macam mana. Dia bagi cara-cara kita nak kesan taubat kita diterima. Tanda umrah kita makbul, ada tanda dia senaraikan. Tanda Ramadan kita, Ramadan yang penuh makna, dia bagi tanda. Sebab tu puasa pun dia bagi darjat puasa, darjat orang khawas, khawasul khawas, orang awam. Dia pandai bab-bab petua nak tengok. Tanda taubat kamu diterima macam mana? Dia kata kamu sudah tidak teringin lagi kepada maksiat. Itu tanda kamu sudah benci, tidak merasa lazat lagi dengan maksiat dan dosa, bahkan merasa jijik, merasa geli dengan dosa. Tapi kalau kita duk rasa sedap lagi, duk teringin nak buat lagi, belum capai taubat nasuha. Itu tanda. So dia kata tanda ilmu kita ni kerana Allah, ataupun ilmu kita ni kerana dunia, kerana syaitan, tengok kita boleh buat tak buat apa yang dia turun ni. Kalau kita boleh buat ringan, ya, kita teringat nak masuk tanah baca doa, keluar tanah dia bagi ni doa-doa semua. Ambil wuduk, kita ingat doa-doa dia ajak, basuh muka baca apa, basuh kepala baca apa, basuh tangan baca apa, basuh kaki baca apa. Tanda kita mengaji itu kerana Allah, dia kata. Tapi kalau berat nak buat, berat nak beramal dengan apa yang dia perturunkan daripada Nabi, daripada hadis-hadis Nabi, pada ayat Al-Quran dalam kitab ni, tak berasa nak buat pun Ustaz. Kami mengaji habis dah satu kitab, tapi satu adab apa pun saya tak amal pun. Bermakna hang mengaji itu bukan kerana Allah. Jadi cam tentulah. Orang Kedah kata cam tentu. Cam ni makna kita kenal tentulah. Tang mana kita nak tahu kata kita ni mengaji kerana Allah
atau mengaji kerana dunia, kita tengok tentang amalan kita tu. Kalau kita boleh beramai dengan apa yang dia turunkan, insya-Allah kita tu kerana Allah lah pengajian kita tu. Tapi kalau kita tak boleh beramai, maknanya kita masih dibelenggu oleh syaitan yang ingin membawa kita kepada jurang kebinasaan. Dia sorry bagi kita rajin mengaji, tapi dia bagi kita tak beramai. Itu satu ujian juga. Mengaji rajin, amai tak mau. Main mengaji rajin, tapi nak beramai dengan adab-adab yang simple pun tak mau, tak boleh. Maknanya tak ada buah lah. Mengaji saja buah tak ada. Bila yang kata buah tu, kita boleh buat apa yang kita mengaji. Macam kita mengaji adab masuk masjid, kita boleh buat adab masuk masjid. Langkah kaki kanan, keluar kaki kiri, baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jangan lupa tu. Nah, dah doa, ada adab semua dah ada ni. Nah, syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Nampak? Dia hias. Benda hak jahat tu kita rasa macam benda baik. Benda hak baik tu kita rasa macam jahat. Tu yang kata syaitan. Nah, ni ayat apa? Cak badak ni. Korino. Kosong okey. Ya dah ayat cak badak kan dia bagi sejuk badan. Siapa yang demam? Ni tuan-tuan, perempuan sekalian. Suara pada dari lain pasal apa? Pasal kita tidur tak cukup, pasal duduk dalam jalan malam. Bismillah. Syaitan dia pandai lah, dia hias. Benda hak baik dia kata buruk, benda hak buruk dia kata baik. Ini kerja syaitan. Dia make up hak huduh bagi nampak elok. Dia make up hak elok bagi nampak huduh. Tu dipanggil apa tak tahulah. Nah, maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama dengan golongan yang Allah sebut dalam suratul Kahfi. Qul hal ununabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau tak aku bagi tahu kepada kamu tentang orang yang rugi di dalam beramal? Siapa orang yang rugi dalam beramal? Rugilah perempuan sekalian. Kalau kita tak beramal, rugi itu tak apa lagi. Ini beramal tapi rugi, lagi dahsyat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu mereka yang kami telah sia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia mereka, dunia ini, sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Di sisi Allah, Allah tak terima pun. Tapi pada pandangan daripada rasa mereka cukup baguslah. Daripada pandangan Allah, perbuatan mereka langsung tidak ada nilai, sia-sia. Tak ikut skema, tak ikut SOP. Tapi mereka duk kata mereka duk Islam sangat dah. Mereka duk asal mereka cukup baik sangat dah. Ni golongan yang rugi. Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kita jadi golongan ini. Golongan mana? Golongan yang tertipu dengan perbuatan amalan mereka sendiri, syok sendiri. Padahal di sisi Allah, Allah tak nilai sikit pun. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Dia duk rasa dia buat cukup terbaik dah. Tapi di sisi Allah, Allah sikit pun tak ada nilai di sisi Allah. Ni yang kita takut ni. Sebab itu Imam Ghazali ingat kat kita siap-siap dah di dunia ni.
dengan ayat ini. Dia masuk dalam muqaddimah kitab dia, pengingat kepada anak-anak murid dia seluruhnya, supaya kita berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Syaitan ni dia akan cuba menyekat kita daripada beramal dengan adab-adab yang dia nak ajak kita di dalam kitab ini. Sebab tu kita balik bangkit tidur lupa baca doa, naik kereta lupa baca doa, nah? Pecah tayar baru teringat nak baca doa, nah? Hari lupa, nah? Balik tak ingat kat Tuhan. Jadi sebab apa? Balik tu syaitan lah. Dia ajak kita balik lalai, leka, alpa, nastapa, nah? Celpa. Last sekali. Tahu tak celpa? Tinggal bekas saja, isi tak ada, nah? Dia panggil celpa bahasa kami. Duk alpa lama-lama tinggal celpa dia dah, nah? Ketika itu syaitan sangat pandai mengajari engkau akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama, dan ia mengajari engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan juga perkataan ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau. Melupakan apa tu? Melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Nabi SAW yang berbunyi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, yakni tidak bertambah amal, maka tidak bertambah melainkan jauh sahaja. Dia bukan bertambah dekat dengan Allah. Orang yang mengaji tapi tak beramal, dia bukan bertambah dekat dengan Tuhan, dia bertambah jauh dengan Tuhan. Sebab tu puan-puan sekalian, kita nak dekat dengan Tuhan bila kita beramai apa yang kita belajar. Siapa yang belajar sikit tapi dia beramai banyak, dia hantu jadi wali tu. Dia tak mengaji, dia mengaji sikit ya ustaz, tapi dia beramai, apa yang dia tahu dia buat ustaz, apa yang dia tahu dia pegang sungguh, tak lepas dah. Tu jadi wali. Tu yang kita bismillah boleh jalan tahiyat, dia pegang sungguh. Kita buat dah. Tok Guru ajak bismillahirrahmanirrahim. Tok Guru kata hang ni yakin sungguh lah. Dia kata Tok Guru bagi saya yakin. Aku pun tak boleh, Tok Guru kata. Hang boleh. Sebab dia yakin dan dia amal sungguh. Ada orang tuan-tuan dia pegang ulang. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Dia baca yang tu ya, dia kata. Dia yakin. Dia yakin. Kita tak yakin, ambil kayu kata ulang. Dia tak ambil kayu, dia pegang kepala ulang tu dengan tangan dia. Ulang pun tak patut. Dia yakin dengan bismillahirrahmanirrahim tu. Bukan mana kita baca juga tapi kita tak berani macam dia. Dia berani, dia kata aku dah baca. Nak ikhram apa dia pegang tu ya. Tu dia. Kata hebat. Lepas tu kena patuk dengan ulang. Dia baca bismillahirrahmanirrahim juga. Dia mui. Lah, tak kena pergi hospital. Allah mak, awak hang jadi pelik. Dia kata yakin. Jadi tuan-tuan kat kampung tu kalau orang nampak ulang panggil dia, main pegang ambil. Dia tak gaduh bawa kayu apa. Dia pegang dengan tangan dia. Maka tuan-tuan, jadi bomo ulang. Tanya amal apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'ul 'alim. Dia kata dia pegang tu yakin, aku duk amal tu yakin. Allah Taala bagi. Sebab itu kita yang duk jadi masalah ni, ilmu banyak tapi hidayah tu sikit, amal tu sikit. Jadi bila sikit amalan, kita bertambah jauh dari rahmat Allah. Sebab tu orang yang ilmu mengaji tak banyak pun tapi boleh buka pondok. Pasal apa? Berkat. Kau kan mengaji sampai Mesir mana pun, dia pun mengaji kat dalam negara ni tapi buka pondok, orang pergi ramai mengaji kat depa. Dulu dia pun kata ustaz mengajak di hari Jumaat tu tutup jalan penuh orang.
Dan syaitan juga melupakan engkau dari sabdaan Nabi yang berbunyi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Orang paling dahsyat kena seksa di hari kiamat nanti orang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Artinya dia tak beramal dengan ilmunya. Alim tapi tak beramal, tak jadi apa alim tu. Sebab alim saja dia bukan dah manfaat apa. Manfaat alim tu bila kita buat, bila kita beramal dengan ilmu tu baru jadi kerja. Sebab itulah dikatakan tidak jadi manfaat orang yang ada ilmu tidak beramal. Sebab tu dalam pepatah Arab kata, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Dia pun jawab balik, Ustaz, pokok bunga kertas, Ustaz. Pokok bunga tak ada buah tapi ada bunga, ada manfaat juga. Dia pandai layak buruk tu. Orang buat pantun bahasa Arab, dia paduk petikai pula dah. Ada, Ustaz, pokok tak ada buah. Memanglah pokok bila tak ada buah, manfaat dia kurang. Macam kita tanam pokok yang jenis buah tapi tak buah, macam pokok petik. Tanam pokok petik tapi tak buah. Tanam pokok pelan tak buah, petik jantan. Dia bunga atau bintik apa pun tak tahulah jenis. Maka jadi pokok rimbun daun pelam macam pokok pelam lah. Hak jenis makan lah, jangan duk kira pokok hak jenis tak makan. Tu duk kira dia tak masuk book. Orang bagi apple dengan apple lah. Ni duk piduk berbanding dengan pokok hak jenis tak berbuah. Ni pokok hak jenis berbuah kita tanam. Contohnya pokok mempelam di depan rumah kita, daun rimbun, buah sebiji pun tak ada. Kita kata tak jadi kerja pokok ni, ambil parang tebang orang. Macam itulah orang yang tak ada ilmu ada tapi tak beramal, macam dengan pokok tak ada buah. Mai ustaz kami pula dia kata, dia ubah sikit. Dia kata apa? Ilmu tanpa amal ni macam sayyarah bila steering. Kereta tak ada steering, dia kata. Macam tu boleh guna, dia kata. Kereta tak ada steering. Macam tu lah orang yang berilmu tak beramal, macam kereta tak ada steering. Kita nak bawa ke mana kalau tak ada steering? Pakai remote control. Tak ada, tak boleh. Dia kata tak terpakai. Tak terpakai sikit buk. Jadi ilmu tanpa amal, dia jadi macam dengan pokok tanpa buah, tak ada makna. Sebab itulah Nabi kata orang ilmu saja tak beramal, dia kena siksa paling teruk di akhirat nanti. Siksa paling dahsyat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebab tu Rasulullah mengajak kita berdoa dengan doa ni. Wa min qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Itu Ustaz dia baca setiap kali lepas kuliah tu. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, pada hati yang tidak pernah khusyuk, daripada amalan yang tidak pernah diangkat, yakni tidak pernah diterima, dan minta lindung daripada doa yang tidak pernah dimakbulkan. Ustaz dalam riwayat Ustaz baca daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min nafsillah tashba'. Itu Ustaz baca lepas pada kuliah tu. Dan syaitan juga melupakan kita dengan hadis Nabi yang cerita Isra' Mi'raj tu. Nabi jumpa dengan orang yang potong lidah mereka dengan gunting daripada neraka. Cuba tengok. Aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah dengan gunting daripada api neraka. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain buat baik, tetapi kami tidak melakukannya, dan kami suka melarang orang lain berbuat meninggalkan jahat, tapi kami melakukan jahat itu. Larang orang buat jahat tapi dia buat dulu. Hak ni yang kata dalam gambar nujum 4 belalang tu. Ada apa dia bagi? Tukang nikah kahwin ke apa nama? Yang dia kata boleh ubah, jangan takut. Apa hukumnya? Puspawangi tanya.
Apa hukumnya seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan di dalam rumah? Itu tidak jadi masalah. Kita boleh ubah. Dia kata, tu Tok Alim tu, Tok Janggut tu lah. Tu lah Musam Janggut tu. Persoban janggut. Tapi tang diri dia kata tak apa, bisa dibikin, bisa diubah. Dia kata tangan kita, undang-undang dia kata, undang-undang negeri ni dia tanya. Puspawangi cerdik sikit. Sa'diah rasa Puspawangi tu. Mak Oji tu. Dia kata, apa hukum ni dalam negeri ni kalau kita duduk berdua ni, suami orang dengan isteri orang ni? Tak apa, tu Musam Janggut tu kata, bisa diubah. Itu yang kata ni hak kena gunting. Maknanya orang lain tangkap. Kalau rakyat biasa dia tangkap, kena hukum. Dia sebagai Tok Alim dia boleh anggap. Pasal apa? Dia kata kita boleh ubah. Biasa. Ni Piramli perli ni, Tok Haji, Tok Lebay ni. Hak jenis tahu orang, dia cukup cengih. Tapi bila datang kena diri dia, ubah pula dah. Dia ubah tianggul. Gaya nak bergol kat dia kata tak apa ni, boleh sedekah dan sebagainya. Allahu Akbar. Rasuah pun boleh jadi sedekah. Mai kita tang depa. Kena tang orang lain, oi haram masuk neraka. Tang aku, alhamdulillah sedekah. Masya Allah. Tuan-tuan ni Musam Janggut punya cerita ni, tuan-tuan ni. Piramli dia buat tu berlaku. Dia bukan buat, dia perli kita, orang Melayu kita ni cara. Nampak tak? Bila tang diri sendiri, dia cuba nak lepas, tak mau. Tapi tang diri orang, cuba orang lain kena, dia nanti kutuk, dia nanti cengih, dia nanti marah, tuan-tuan, habis-habisan. Tapi kalau kenakan geng dia, puak dia, kita boleh ubah kot. Kita boleh adjust kot. Kita boleh kau tim kot. Kau tim pula dah. Mana boleh macam tu. Ni yang Nabi kata nak kena gunting dengan gunting daripada neraka. Pasal apa? Orang lain tak boleh buat, aku boleh. Dia larang orang daripada buat benda tu. Tak boleh berdua-duaan. Tapi dia berdua-duaan dengan bini orang, boleh. Kita boleh ubah. Ni kena gunting ni. Lidah esok. Dia bercakap, bersyarah dalam negeri dia, jangan buat, jangan buat. Tiba-tiba dia buat dulu. Pening dah. Macam-macam lah kita dengar orang-orang alim, ulama kita hak duk mengajak kita pun kadang-kadang pi duk berendek sana, berendek sini. Semaradana sana, semaradana sini. Dalam kaita, luar kaita, semua ada dengar macam-macam cerita. Jadi bermakna tuan-tuan, dia kena baca hadis ni. Aku duk larang orang buat, pasal apa aku buat? Aku duk suruh orang buat, pasal apa aku tak buat? Dia kena duk balik muhasabah diri dia. Jangan duk habis takat ni saja. Habis-habis masuk ke dewan kuliah, habis kuliah dia pergi lupa. Pergi duk jadi macam tupai, mencalai sana, mencalai sini. Tahu tak mencalai? Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Dia terlupa kata dia, orang yang duk suruh orang buat baik. Dia terlupa kata dia ingat dia artis, dia ingat dia orang apa biasa. Aku ni tak boleh lah aku duk ajak orang buat baik, aku duk ajak orang tinggal maksiat, aku pergi buat. Mana boleh. Ni baca hadis ni. Na'udzubillah, minta lindung Allah Ta'ala daripada kita semua. Sebab kita bukan ada kekuatan sangat, kadang diuji oleh Allah Ta'ala. Dia mai tentang ujian tu, kadang kita tak mampu nak tepih sebab kita bukan kuat sangat. Minta Allah Ta'ala jaga lindung kita. Maka berhati-hatilah. Tambah-tambah fitnah perempuan. Fitnah ni Nabi kata fitnah paling besar sekali di atas muka dunia. Ujian. Biduk kaunseling. Jadi bukan jadi kaunseling dah, jadi hak lain pula dah. Duk mengadu, jadi kot lain pula. Jadi kena ada batas jugalah. Maka berhati-hatilah wahai engkau saudaraku dari tipu daya syaitan. Sebab dia kadang hias kita dengan pakaian, tapi rupanya dengan serban janggut.
Tapi rupanya terkalah dengan syaitan juga. Kita ingat dia pakai sorban janggut tu, boleh percayalah. Rupanya sorban janggut tu Piramli kata hak tu paling pesakan sekali. Itulah musang janggut tu. Raja Syahrul Nizam pun tak jadi. Nah, dia jadi kuda saja. Yang syoknya, musang berjanggut ni tanya kepada mana lebih teruk, jadi kuda kan jadi musang. Dia tanya Sultan balik. Sultan pun terkena. Sultan kata, dia poli aku lah. Pasal dia kena jadi kuda. Puspawangi suruh dia jadi kuda. Puspawangi naik duduk atas dia. Padan kau. Yang kawan ni, hak jadi musang ni, duk tengok kelaku, duk dalam peti tu, duk dengar. Oh, jadi kuda. Raja aku jadi kuda. Mana lebih teruk, dia tanya Sultan dia. Jadi kuda kah jadi musang? Sultan kata tak, teruk jadi kuda kot, sampai kena ikat habis tangan pasal jadi kuda, dia kena jalan. Baru dia tahu. Sebab tu tuan-tuan, dia agama dia ni ada ilmu falsafah, kita kena duk bahas. Dia perli semua alim ulama, sultan, pemerintah, pemimpin, semua dia bubuh borong dalam filem saja. Hampa mau duk fikir saja, jangan duk gelak saja. Tapi kalau hangpa fikir apa yang dia bagi itu, insya-Allah kita dapat pengajaran. Tapi gitulah kadang filem-filem hak ada ni tak ada yang standard tu, semua tak ada pengajaran. Hak Piramli ni dia evergreen. Sebab apa? Dia ada nilai pengajaran dia. Dia poli. Orang hak tak erti baca Quran tu, dia buat gambar 3 orang tak erti baca, tak bunyi apa. Tengok Quran tak erti baca. Tu Ramli. Hak baca tapi bohong. Bunyi taranum bukan main sedap, tapi tak betul pun, tak faham. Tu Sudin. Ada yang baca syair. Syair ni makna kata berlagu sakan, tapi tak faham. Macam kita taranum sakan kan tak? Tapi faham tak apa yang kita baca. Jadi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Jadi depa berdakwah dengan cara seni. Macam kami ustaz-ustaz ni berdakwah dengan cara mengajar macam ni. Hak depa ahli-ahli seni, dia berdakwah dengan seni. Iwan Dandut tu, dia berdakwah dengan lagu. Tengok dia baru ni, dia tegur orang semayang laju tu, semayang kilat. Dia buat lagu baru, semayang kilat, tinggal tomak ninah, tinggal rukun, kerana nak cepat. Dia panggil solat kilat. Semayang laju lah tu, kilat. Dengar lagu dia no. Maka berhati-hatilah, jangan kita terpedaya. Tu yang duk tunduk bangun rajin banyak 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat, tapi Tuhan tak terima sikit abuk. Pasal apa? Tak ikut SOP dia, tak ikut ilmu. Sebab tu nak beramal, nombor 1 kena ada ilmu. Nombor 2 pula, bila ada ilmu kena beramal. Tidak tak dia kerja juga. Ilmu tanpa amal pun tak boleh. Amal tanpa ilmu pun tak boleh, sesat juga. Kita rajin bawa diri kita semayang, tapi ambil semayang tak sah, tak basuh kaki sampai ke buku lali. Dia basuh kaki tak kena tumit. Wailul lil aqab. Nabi kata neraka wail bagi orang yang tak basuh tumit. Dia basuh tak sampai tumit, basuh depan kaki ya, belakang tak kena. Masuk neraka wail. Semayang rajin tu, dia duk pergi semayang selalu. Tapi semayang tak sah. Tu kata berilmu tanpa amal tak boleh, beramal tanpa ilmu pun tak boleh. Sebab tu orang celaka yang mana lagi? Ada yang kata lebih celaka orang yang beramal tanpa ilmu, sebab naya letih saja tapi tak dapat apa. Orang yang berilmu, dia tak beramal pun dia boleh suluh orang lain, dia dapat tempiah juga. Dia tak buat, tapi dia dapat tempiah. Pasal apa? Dia tolong bagi jalan kepada orang untuk beramal. Dia tolong ajak benda yang betul. Sebab tu Nabi kata, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang tunjuk satu jalan kebaikan, dia seperti orang yang membuat kebaikan itu. Sebab tu haji nak mengajak. Pasal apa? Nak dapat yang tu lah kot-kot dalam ramai-ramai nak murid ni, ada yang beramal, dapat kat kita sama sebagai upline. Depa ni downline. Nabi Muhammad upline nombor 1 lah.
Sebab kita semua buat ikut dia. Dia tu yang duk dapat pahala banyak tu. Downline kepala sekali, upline pengasas. Semua hak kita buat naik pergi dia. Itu sistem MLM ni rupanya kita dalam pahala ni. Sistem tu lah kita ni. Jadi kami ni apa nama para pengajak ni, anak murid, apa tok guru, pengajak. Kita ni upline ni downline ramai. Nah, pahala tu. Jadi bermaknanya kalau ada seorang dua yang amal, kita pun dapat tempiah sama. Pasal kita tolong buka jalan, tolong bagi buka ilmu, buka minda. Nah, apa betul yang tak betul. Dapatlah sikit. Itulah harapan kita tempiah-tempiah tu. Dan ketahuilah, dia katalah, syaitan sangat pandai memerangkap dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan mengelincirkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka kerana dia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila dia tidak beramal dengan ilmunya. Bahaya orang alim ni, bila dia tak beramal dengan ilmu, dia boleh menyesatkan ramai orang. Dia ada pengikut, dia ada pentaksub, dia ada orang yang fanatik dengan dia. Kan dia kita kata apa, dia pun bela dia. Dia pun masuk maki kita. Dia pun akan kira dah. Sebab dia pun dah fanatik dengan dia. Satu alim, dia bertopingkan jubah serban dia memperdayakan netizen. Akhirnya netizen marah kat kita. Sampaikan di sebalik. Sebab itulah dibuat lagu hati hitam tak boleh tutup dengan jubah. Tak boleh tutup dengan jubah. Kalau hati hitam ni orang tahu juga. Jadi sebab itulah celaka si alim tu 1000 kali celaka. Sebab tu Nabi duk sebut, aku lain daripada Dajjal, aku paling takut ialah ulama su', ulama jahat. Aku takut, Nabi kata. Sebab dia boleh ubah, macam kita kata gambar musang menjenggot tu lah. Dia boleh ubah hukum, nampak? Bisa diubah. Kita yang buat undang-undang tu, dia kata, kita boleh ubah. Itu bahaya tu. Dan ketahuilah bahawa manusia dalam menuntut ilmu ada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan akhirat. Maka ia berniat cari ilmu, tidak dia niat kecuali hanya mendapat redha Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu mendapat keuntungan yang segera dunia, untuk dapat mulia, dapat pangkat, dapat harta benda. Sedangkan dia sendiri menyedari niat buruk itu dan merasakan dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksud niatnya itu. Maka orang ini adalah berada dalam golongan yang berbahaya. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka khawatir mati dalam su'ul khatimah. Dia niat tak dan betul niat tu. Dia duk niat macam tu juga, tak dan apa betul. Dia mati, mai ajal dulu, tak sempat nak bertaubat. Takut mati su'ul khatimah. Tetapi kemudian urusannya terserah kepada Allah lah. Kalau mati su'ul khatimah makna tak dan taubat, terserah pada Allah lah. Allah nak maaf, maafkan. Kalau Allah nak siksa pun Allah boleh siksa. Kita tak tahu urusan dia macam mana. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum mati, dia sedang balik, aku tak boleh lah duk niat macam tu. Aku tak mau dah lah duk nak kira dunia pangkat, duk nak kira pengaruh. Aku tak mau dah semua tu. Aku nak mengajak hak betul saja. Maka dia bertaubat sebelum mati. Dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan terkurang, maka dapatlah dia dikumpulkan bersama orang yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Al-taibu min zambihi kaman la zambalah. Nabi kata, siapa yang bertaubat daripada dosanya, dia seperti seorang yang tidak berdosa. Itu yang kedua. Bahaya ni. Niat awal tapi sempat taubat. Bahaya. Pasal apa? Takut tak sempat taubat, Allah ambil dulu. Tu takut tu. Tapi kalau Allah bagi hidayah untuk dia taubat, dia betul balik,
dia betul elemen dia balik, balancing dia balik, okey lah. Tapi kalau tak ada masuk workshop, tak ada nak perbaik, tak ada nak perbetul, rosak, mati dulu. Yang tu yang kita bimbang. Tu yang kedua lah. Yang ketiga, orang yang mengaji macam mana? Orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia mengaji memang untuk jadikan alat menghimpunkan harta benda. Macam orang kata menunggang agama, penunggang agama. Dia bukan ikut agama, agama ikut dia. Sebab tu kita disebutkan di dalam kata-kata, dia kata guna harta untuk agama, bukan guna agama untuk dapatkan harta. Dia perkena kawan tu, perkena kawan ni, apa, dia pau kawan tu, dia pau kawan ni. Bukan kadang dia berani ambil duit orang, berlari pula tu. Dia ambil package umrah, ambil duit orang, himpun duit, lari duit tu, berlari. Berapa ramai orang Felda kena dengan tuk-tuk Pak Lebay ni. Dia pi masuk Felda, dia kata jom kita pi package umrah murah, bayar 5,000 saja, boleh pergi semua all in, full board. Pakat bayar kat dia, boleh 30-40 orang, dia lari tinggal. Ini kata guna agama untuk diri dia, bukan guna harta untuk agama, tapi guna agama untuk dapatkan harta, kesenangan dunia. Yang ni tak boleh lah ni. Yang duk masuk dalam kita punya hak ketiga ni, tak mau jauh terus diri. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terperdaya lagi dengan sangkaan bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para alim ulama. Kan pada zahir kita tengok dia memang ulama, tapi rupanya dia ni duk pulas pusing putang alam ni. Jangan duk kita kata musang janggut tu lah, misal tak boleh harap dia makan ayam kita. Kita nampak dia alim, hak tu yang kita harapkan pagar-pagar makan padi. Pegar apa tak tahu bahasa dia. Pegar tu nak apa? Burung, bukan pagar. Bukan pagar. Pagar tu orang duk buat pagar, baguslah. Kita buat pagar tak mau bagi musuh masuk. Tapi ada yang bermaksud gitu. Pagar ni maknanya harapkan pagar tu makan pula. Kita harap pagar duk lindung padi kita, tapi pagar tu yang jahanamkan pagar padi kita. Jadi ada zat burung, pegar. Dia berbicara seperti bicara ulama, berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan loba. Tengok, ulama pakaian ulama, cakap macam ulama, tapi perangai tamak. Bukan tamak kepada yang dibenarkan, tamak kepada yang tak dibenarkan. Tamak jawatan, tamak pangkat, tamak haloba. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang binasa, jahil dan tertipu dengan tipu daya syaitan, dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah Ta'ala, kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan yang baik. Jadi bahayanya mereka ni, mereka payah nak bertaubat, sebab mereka kata mereka sabar betul, tak pernah salah, maksum. Jangan duk pergi tegak tak tentu arah, dia cekah kita hantar apa dia kata. Aku alim, aku bukan tahap hang, jangan duk sembang aku, dia kata. Hang pi mengaji dulu. Dia hambat kita suruh pi mengaji dulu. Pasal dia kata hang bukan tahap aku nak tegak-tegak aku tu guru. Hang siapa dia? Dia tanya kita pula dah. Hang siapa dia tanya. Ni jadi dia tertipu dengan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu nama la taf'alun. Allah tanya kita, wahai orang beriman, jangan jadi orang yang berkata-kata tetapi tidak melaksanakannya. Dan Rasul bersabda, ana
min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama'us su. Ditekan, Imam Ghazali duk tekan, teguk perangai ulama-ulama yang jahat. Pasal zaman dia ni banyak ulama-ulama yang jahat, yang mana depa mengikut kehendak pemerintah, bukan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sebab zaman dia pun banyak Mu'tazilah, banyak orang yang dah mula faham-faham yang sesat. Dia kata maksud hadis daripada, selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada Dajjal. Nampak? Lain pada Dajjal, ada satu benda lagi yang aku lebih takut, yang aku lebih bimbang, kata Nabi. Bukan takut, bimbang, menimpa umatku. Dajjal tu memang duk bimbang dah, Nabi kata. Tapi ada satu lagi yang aku lebih bimbang daripada Dajjal ni. Apa dia ya Rasulullah? Ulama usu. Lebih dahsyat daripada Dajjal lagi. Dia punya bencana ulama jahat ni. Ulama yang jahat ni, dia punya kesan dia punya impak negatif dia tu sangat-sangat bahaya, lebih pada Dajjal. Sebab Dajjal orang tahu juga. Memang kita duk baca hadis banyak, tapi ulama su ni kita nak tahu macam mana. Belakang kita belain, depan kita warak jejak semut tak mampu. Belakang kita gajah pun mampu. Jadi nak buat macam mana macam tu? Lagi bahaya ni. Makhluk dua alam ni. Depan kita lain, belakang kita lain. Jadi yang tu menggerunkan kita. Jadi Nabi pun gerun, lagi kita pun kena gerun lah. Sebab kadang kita tertipu dengan penampilan zahir dia. Kita tertipu, kita tak tahu niat hati perut dia, kita tak tahu. Kita duk ingat dia baguslah, tapi rupa-rupanya nak mengenal kita, dia nak ngap kita. Dapat peluang ngap, dapat peluang dia ngap. Dia percaya, orang percaya kat dia sikit, dia mula mengkhianati kepercayaan orang. Kan nak lari, betul lari, piduk tak mana tahu. Cari ruang dan peluang. Orang percaya sikit, buat lari dia orang. Percaya sikit, buat lari anak orang, bini orang pun dia buat lari. Pasal percaya kat dia sikit, ada Tuhan bagi dia percaya, dia percayai sikit pun dia dah khianat. Ujian Allah Ta'ala. Jadi hak tu yang takut. Yang siapa yang duk terkena ni? Kita lah. Kita yang duk mengaji kat dia kata, yang rupanya kita duk kena muhung saja. Baik. Jadi tentulah kita berhenti. Dajjal tujuannya sudah jelas, untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama su ini, walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Nampak? Dia bercakap bagus, tapi kita duk tengok perbuatannya berlainan dengan apa yang dia cakap. Tapi orang tengok hak perbuatan tu lagi kesan. Hak cakap tu orang masuk sikit. Orang tengok perbuatan. Dan orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su daripada perkataan mereka. Nampak? Hak perkataan tu lambat orang nak ikut. Perbuatan tu yang orang senang ikut. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang diperbaiki oleh lidah mereka. Hak lidah tu sikit sangat, hak perbuatan tu banyak lagi kesan dia. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia yang banyak, kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam berbuat maksiat. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jadi orang kata apa dalil? Dia tu buat boleh, pasal apa kita buat tak boleh? Jadi orang awam dia akan petik nama ustaz tu, petik ustaz ni untuk menghalalkan perbuatan mereka.
Dia pun kata ustaz tu kata boleh ustaz. Ustaz kata tak boleh. Pasal apa? Ustaz tu lagi hebat masuk TV, ustaz tak masuk TV. Dia puh kita gitu pula. Itu bahaya. Tu Nabi takut dia gunakan alasan kita buat tu, dia pun nak buat sama. Kan? Macam-macam lala ni nah. Jangan macam bak nikah kahwin. Dulu tu kita bersanding tak boleh. Lah bersanding boleh pula. Anak ustaz pun buat. Anak ustazah tu pun buat. Ustazah tu popular ustaz, anak dia kahwin bersanding. Kita kata bersanding Hindu lah, budaya Hindu lah, apalah dulu ni haram, tak boleh. Majlis yang ada sanding kita tak payah pi. Sanding tepung tawak semua siap. Ni dia pun kata boleh pula dah ustaz. Pula dah. Penin kita pun. Yang syok yang ulama buat anak ustaz. Anak ustaz menikah. Anak ustaz mana tak tahu lah. Kita pun tak tahu nak sebut nama di sini. Kita sebut bila anak ustaz. Ustaz mana kita tak tahu lah. Dia buat majlis tu, dia dengan pelamin dengan apa semua. Kita takat makan beradab sudah lah. Tak ada pentas pelamin tu. Sebab kita duk nampak jenis pelamin ni bukan budaya kita. Dibubuh dalam kitab lama dulu. Sanding ni budaya Hindu. Segan nak tambah hak belakang tu, no Hindu apa? Tu Hindu. Agama daripada kita banyak import amalan sana. Jadi larang, kita larang lah, kita pun ceramah lah, larang. Tu puk. Ustaz tu buat kenuri. Habis semua pakat berdalil kepada dia. Bukan berdalil kepada Quran Sunnah, berdalil kepada perbuatan ustaz tu yang buat. Dia gunakan ujah kata, takkan ustaz tu tak tahu kata haram. Dia buat makna dia pun tahu, tapi makna kata boleh lah kot no ustaz no. Dia buat gitu pula kat kita. Tak tahulah saya, tak tahulah kata saya baca Quran hadis, bukan saya tengok dia buat. Tak pakai ni, hak kita cakap dia tak pakai lah. Dia tengok kawan tu buat ni, dia ustaz gambar. Tak percaya ni ustaz tengok ni YouTube. Ustaz tengok link. Saya bagi link ustaz. Ni kenuri anak ustaz ni. Ustazah dua-dua lelaki bini ustazah oi. Takkan dia tak tahu lagi. Dia marah kita pula. Mampu tuan-tuan jenuh hujah dengan depa. Itu kan jenuh lah nak mengajak. Ada ulama-ulama su piduk buat benda hak kita kata tak boleh, dia kata boleh. Mampu jenuh lawan. Jadi masyarakat pun jadi penin, keliru. Jadi tak tahu hak mana boleh, hak mana tak boleh ustaz. Hak mana boleh, hak mana tak boleh ni kami ni orang awam penin ustaz. Jadi puan-puan sekalian, sebab tu Nabi nyata bimbang 1400 tahun yang lampau. Dia kata aku lain pada Dajjal, aku takut, aku bimbang umatku kena dengan orang ulama su, terkena dengan ulama su. Selain daripada kita ni takut terkena dengan fitnah Dajjal, kita juga dibimbangi terkena dengan fitnah ulama su. Dia boleh jadi macam-macam tuan-tuan. Ulama su ni dia boleh menyebabkan ramai manusia sesat disebabkan perbuatan dia tu. Kadang-kadang macam ustaz kata dia nak buat, dia kata boleh ya. Tapi kalau hak dia tak mau buat, dia kata haram. Tapi hak benda dia nak buat, dia pusing bagi jadi kata boleh. Dia pulai cari pendapat ni nak bagi kata tindakan itu boleh. Dia orang alim, dia tahulah nak cari tang mana pendapat-pendapat yang kata boleh tu. Nampak? Dia tahu. Kita orang awam, kita tak tahu. Kita pegang yang tu ya, kata tak boleh, kita kata tak boleh lah sampai mati. Tapi orang alim, dia boleh cari dalil-dalil yang terperosok di bawah lantai mana tu, dia boleh korek. Dia boleh korek buat keluar. Dia kata dalam kitab ni ada. Sudah. Kitab ni kata boleh. Sudah. Kitab mana tu? Dia bawa main kitab nama. Kitab ni imam ni kata boleh. Padahal tu kita jumpa dah pandangan tu, tapi pandangan yang terpencil. Yang tu ustaz kata terperosok bawah-bawah lantai tu. Duk pergi buat keluar buat apa? Dia buat keluar sebab nak meluluskan perbuatan dia. Bila orang tanya hang buat ni ambil mana? Dia kata ada dalam kitab ni.
Kitab mana? Kitab tak terkenal. Kitab yang bukan masyhur. Mai kok mana penulis pun kita tak tahu. Tapi nak kata boleh, dia sebut kitab ni, muka surat ni, kata boleh. Maka aku pun buat. Hampa tunggu apa lagi? Jom tiru aku. Pakat buat habis. Kita orang awam duk tunggu yang tu. Ya ustaz buat siap. Pegang hak tu. Aku nampak ustaz tu buat, boleh pun. Jahanam kita. Tu ulama. Sebab tu bahaya tengok kalau ada seorang ulama pergi duk salam lelaki perempuan. Dia ulama. Suar tangan salam. Jom kita salam semua. Anak murid tak apa boleh salam dengan ustaz. Habis kena dia ulama besar pula. Allah. Pakat salam lelaki perempuan tak kira. Ada ulama besar di Mesir kadang tuan-tuan dia kata boleh salam lelaki perempuan tak apa. Yang kita duk baca Nabi, hadis Nabi pun tak salam lelaki, tak shake hand dengan lelaki dan perempuan. Allah, hak ni pun pening ni. Pandangan kata ada boleh, ada kata tak boleh, ada kata kerana maslahat tu maslahat ni. Bukan maslahat, muslihat. Yang tu kadang-kadang Tok Syekh Serban Besar dia tarikat. Salam anak murid perempuan. Kalau tak cukup salam peluk pula. Ni dia ajaran sesat mapu ni. Ada rakaman video YouTube cuba tengok. Depa tunjuk ni Syekh ni. Ustaz tengok ni Syekh ni yang kita nak fatwa kata dia sesat ni. Sebab dia bersalam lelaki perempuan. Anak-anak murid dia boleh salam dengan dia, cium tangan dia, cium kaki dia. Sampai teratur taksub. Lama-lama sesat. Jadi orang bila fanatik dia jadi sesat. Sebab apa? Bila tok guru tu didewa-dewakan, akhirnya dia bawa ajaran sesat. Yang tu yang dia duduk makan sana makan sini. Dia tak kira siapa, dia balun semua. Sebab apa? Sebab dia didewa-dewakan. Pengikut sampai teratur. Mana boleh lagu tu kita ajak orang sampai duk suruh dewa kita makan ayak basuh tangan kita. Kita basuh tangan dia ambil minum. Ayah pin lah kali. Dia jadi ayah pin. Mampu. Ini ada. Dia banyak sejarah dah tuan-tuan. Tok guru hak dibesarkan, didewa-dewakan. Akhirnya sebab tu tok guru kami di masa nak calam basuh tangan dia tarik. Takut dia kata sekali aku ni hampa dewakan aku. Aku takut, hampa apa takut? Aku takut aku jadi riak. Kerana seronok orang duk cium tangan. Jadi dia tarik cepat-cepat, dia tak bagi padahal dia ulama besar. Di antaranya Ramadan Buti. Dr. Ramadan Said Ramadan Al-Buti. Dia ni alim besar ulama Syria, tapi orang nak cium tangan dia, dia tarik. Dia tak bagi. Dia kata aku dosa banyak hampa tak tahu. Dia kata tak layak untuk cium tangan. Dia kata pasal aku dosa banyak. Tu dia sedar diri Dr. Alim Dr. Said Ramadan Al-Buti. Jadi dekat tu pengajian kita sambung nanti insya-Allah lepas raya lah kot. Bulan puasa kita tak mengaji, kita nak baca Quran tadarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita baca doa selamat untuk Fikri bin Arifin yang kemalangan langgar lari malam semalam. Insya-Allah mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. 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 Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Tuhan pemilik arasy yang agung, Tuhan yang maha agung, agar menyembuhkan saudara kami Fikri bin Arifin daripada segala kesakitannya ya Allah. Turunkanlah kepadanya penawar daripada penawar-Mu ya Allah, ubat daripada ubat-ubat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah dia ya Allah dengan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang tidak berulang lagi kesakitannya Allah. Isbi ya Allah syifa'an min syifa'ik, syifa'an la yughadiru saqama ya Rabbal Alamin. Allahumma shfina
washfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah kami, sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit-penyakit orang Islam lelaki dan perempuan, ya Allah, ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan fi salamatin wa afiyah. Ya Allah, sampaikanlah kami bulan Ramadan dalam keadaan selamat dan afiat, ya Allah, ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan amal, kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan amal, ya Allah, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minni wa minkum.